Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama sekali lagi pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan daripada 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran, risalah yang ditulis oleh Al-Fadhil Ustaz Mustafar Muhammad Suki ni. Dan Alhamdulillah kita dah selesai untuk bab yang pertama, iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Pada perkongsian kita yang lepas, kita bahas secara straight ataupun secara keseluruhan apa yang ada dalam bab yang pertama, meliputi padanya makna Al-Quran, definisi Al-Quran, dan juga nama-nama Al-Quran yang banyak. Dan kita tahu satu benda ni bila mana dia banyak nama, maknanya benda tu mulia, perkara itu mulia. Selain pada tu, penulis pada bab yang pertama juga ada letakkan sikit sisipan daripada kandungan dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tapi dia tulis secara ringkas. Dan kalau kita tengok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila mana dia tulis At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, kitab tu dia tulis dulu, baru lepas pada tu dia tulis kitab Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi, orang yang samalah. Bila mana dia masuk bab yang ketiga ataupun setengah cetakan bab yang keempat dalam kitab Al-Azkar ni, iaitu kitab Tilawatil Quran, cerita tentang Al-Quran, apa-apa saja yang berkait dengan Quran, dia sebut tentang apa yang dia tulis secara ringkas dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Maknanya At-Tibyan tu ringkas, dia bukan komplit dan menyeluruh. Dalam Al-Azkar lagi panjang. Imam An-Nawawi sebut tentang bab berkaitan dengan Quran. Lepas pada dia sebut bab yang panjang, zikir-zikir harian, zikir-zikir yang meliputi sebelum, semasa dan selepas salat. Masuk saja bab yang ketiga ataupun keempat tu, iaitu tentang Quran. Dia cerita dulu tentang penulisan dia daripada At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Jadi dalam bab pertama kita ada sebut sikit, tapi dia tak panjang. Kemudian beberapa fakta-fakta yang utama berkenaan dengan Quran. Bilangan ayat, kalimah, jumlah juzuk dan juga hizib, susunan surah, penetapan jenis, penetapan nama surah, jenis-jenis surah, kategori surah Makkiyah, Madaniyah, ayat awal, ayat akhir, surah terpanjang, surah terpendek, khilaf di kalangan para ulama tentang isu-isu berkaitan, dan juga bilangan ayat Al-Quran yang disebut sebagai ilmu fawasil, ilmu bilang berapa ayat Quran. Itu semua duduk dalam bab yang pertama yang dah kita sebut sebelum ni. Okay.
Malam ni kita sambung bab yang kedua, iaitu tadabbur Al-Quran, iaitu pada muka surat 34. Malam ni pun insya-Allah kita akan cover semua bab ni, sebab kita punya keutamaan untuk buku ni untuk jadi slow balik ialah pada bab yang ketiga, iaitu teknik tadabbur tu sendiri. Bahagi pada dua pembahagian, 15 teknik asas dan 15 teknik pertengahan. Itu pada bab yang ketiga. Okay. Untuk bab yang kedua, pada malam ni kita akan bahas, kita akan tengok makna tadabbur, hukum hakam yang berkait dengan tadabbur. Maknanya sejauh mana tuntutan agama terhadap kita sebagai Muslim untuk tadabbur Al-Quran. Kemudian dalil-dalil yang bersifat saranan, encourage kita sebagai Muslim ni untuk, orang kata apa, tadabbur Al-Quran. Sama ada daripada dalil tu daripada ayat Quran sendiri, atau daripada hadis, ataupun athar daripada salafus salih. Antara benda lain juga yang dia sebut ialah perkara yang menghalang tadabbur Al-Quran itu boleh berjalan kepada satu-satu orang Muslim tu. Apa yang boleh blok dia. Kemudian perbezaan umum, bila mana sebut tentang Quran ni, dia takkan boleh lari. Kita akan bahas qiraah, tilawah, tadabbur dan juga tafsir. Dan sampailah kepada yang kedua terakhir itu, iaitu rukun dan syarat tadabbur dan dia punya tingkatan tadabbur. Itu semua duduklah dalam bab yang kedua. Maknanya bab kedua ni untuk faham tadabbur tu apa. Tadabbur tu apa dia? Okey. Jadi kita tengok muka surat 34, maksud tadabbur. Okey. Maksud tadabbur ni muka surat 34 sampailah muka surat 37, penulis hafizahullah taala dia datangkan definisi yang dibawa oleh pelbagai ulama. Sama ada ulama dari segi bahasa ataupun ulama yang menekuni ilmu tafsir sendiri, ataupun ulama-ulama yang menguasai berbagai bidang. Kita akan tengok secara rentas nanti apa yang dimaksudkan dengan tadabbur. Kita baca sikit. Okay. Pada muka surat 34, dari sudut bahasa, tadabbur berasal daripada bahasa Arab yang terdiri daripada huruf dal, ba dan juga ra. Dal, ba dan juga ra. Dabara ataupun dubura. Imam Ibn Faris yang menulis Maqayis Al-Lughah, satu kitab berkenaan dengan pendefinisian perkataan dalam bahasa Arab ni, dia mendefinisikan dal, ba dan ra ini sebagai sesuatu yang berada paling hujung sekali ataupun paling belakang, paling last. Arab akan panggil benda tu dubur. Belakang, hujung, last, ini semua dipanggil dubur. Sebab tu bila mana kita tengok bab berkenaan dengan zikir selepas salat, dalam bahasa Arab dia akan sebut al-azkar fi kulli duburis salah. Zikir-zikir yang dibaca di hujung salat, lepas salam dah, ataupun sikit sebelum salat. Cuma kita orang Melayu ni bila mana sebut dubur, dia nampak satu je. Dia nampak kemaluan belakang. Dia tak nampak yang lain. Okay. Sedangkan perkataan dubur itu ialah semua benda yang berada di belakang, di hujung, last. Itu disebut dengan dubur. Okay. Jadi secara umum kita boleh nampak, secara ringkas kita boleh nampak, tadabbur itu, perkataan yang keluar daripada dubur ini, maknanya bahan yang terakhir. Maknanya dia dah proses elok satu pembacaan terhadap ayat Al-Quran, memenuhi syarat-syarat yang utama, syarat-syarat sampingan. Yang last sekali kita akan dapat proses terakhir ialah tadabbur. Bermula dengan baca, faham, mengetahui maksud yang tersurat dan tersirat pada ayat ataupun perkataan kalimah tersebut. Last sekali dia akan sebut dengan tadabbur. Jadi dari segi definisi bahasa Arab, ianya berasal daripada perkataan dubur. Cuma macam kita sebut, ialah orang Melayu dia akan nampak satu aspek tu saja, iaitu dari segi kemaluan. Dia sama macam perkataan dukhul. Dalam bahasa Arab kita tengok
kita pergi mana-mana tempat di negara Arab ke, mamnu' dukhul, dilarang masuk. Perkataan dukhul, buka kitab fiqh, maksudnya ialah bersetubuh. Dukhul. Orang yang tak belajar negara Arab dan tak tahu suasana negara Arab, dia baca signboard tu, dia dah lain macam dah. Sampai dekat airport Jeddah, first time pergi umrah, tengok-tengok ada satu bilik dia tulis mamnu' dukhul. Dia pun kata teruk Arab, depan pintu ni pun jadi kerja. Padahal itu dilarang masuk. Bukan pintu tu tempat nak pergi bersetubuh. Sebab perkataan dukhul tu dia faham bersetubuh saja. Sama juga dengan orang belajar bahasa Arab, al-wat'u. Al-wat'u tu maksud dia bersetubuh juga. Tapi ia bermaksud pembukaan. Maknanya sebelum berlakunya dalam persetubuhan ni lah, saya tak nak cerita panjang lah. Okay. Tapi dia tu bersifat muqaddimah dulu. Sebab tu kitab yang ditulis oleh Imam Malik namanya Muwatta'. Muwatta' tu maksudnya pembukaan. Kalau orang yang nampak satu makna, dia akan kata, kitab Muwatta' ni apa dia? Kitab nak ajar tentang persetubuh ke? Bukan. Sebab kadang-kadang sebahagian orang, dia duduk dalam acuan fiqh yang terlalu lama, dia bergelumang dengan kitab-kitab fiqh, istilah-istilah fiqh je yang dia tahu. Dia hanya tahu dari segi istilah, terminologi dari segi bidang tu saja, menyebabkan sempit juga pengetahuan dia terhadap bahasa itu. Sempit pengetahuan dia terhadap bahasa. Samalah kita dalam bahasa Melayu ni pun. Cuma kita taklah ambil ambil bahagian yang terlalu serius dalam bahasa Melayu. Contoh kita tengok orang yang duduk dalam Dewan Bahasa Pustaka, dia tahu benda ni. Pelancong. Pelancong ni dua makna. Dalam tata bahasa Dewan Bahasa Pustaka ni, satu, pelancong ialah visitor, orang yang mari melancong. Yang kedua maksudnya ialah orang yang memalsukan sesuatu benda pun dipanggil pelancong. Cuma kita tak tahulah perkataan tu sebab kita biasa guna pelancong ni orang datang melawat. Tapi pelancong dia ada makna lain, dia ialah orang yang palsu duit. Pelancong wang haram ataupun pelancong emas. Maksudnya dia palsukan emas dan perak tu. Itu keluasan bahasa. Okay, kita tengok lagi apa yang dia sebut. Demikian juga disebut oleh Imam Ibnu Manzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Ini pun satu kitab rujukan besar dalam bahasa Arab. Manakala berdasarkan ulama terdahulu, tadabbur menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan surah An-Nisa ayat ke-82 adalah menekuni apa isyarat dan petunjuk ayat-ayat Al-Quran, memahami makna lafaz-lafaz Al-Quran yang amat mendalam. Ini yang disebut dalam tafsir Al-Quran Al-Azim oleh Ibnu Katsir waktu dia tafsirkan ayat 82 surah An-Nisa. Jadi di sisi Ibnu Katsir, dia kata tadabbur ni ialah penelitian yang mendalam untuk ambil barang yang paling bersih daripada ayat tu untuk pakai pada diri, untuk jadikan pedoman dalam hidup, untuk dijadikan sebagai benteng. Kalau ayat tu suruh buat baik, kalau ayat tu kempen sesuatu, larang sesuatu, apa inti sebenar pada suruhan dan larangan itu? Itulah yang disebut sebagai proses tadabbur. Dan ini ialah proses pencarian yang besar dan luas. Sebab tu tadabbur ni dia banyak lapangan. Ada orang dia jumpa poin tadabbur itu pada kalimah tertentu, dan kenapa kalimah tu dipilih, dia nampak, okey, ini tadabbur dia. Tapi tadabbur ni tak boleh dilakukan tanpa ada asas-asas ilmu yang kukuh, terutamanya ilmu bahasa Arab, pengetahuan dia terhadap tafsir. Sebab takut-takut berada atas platform tadabbur, tiba-tiba sedang tafsir Quran ikut kepala otak sendiri. Sebab itu pun ada larangan dalam hadis. Nabi larang, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang tafsir Quran ikut kefahaman dia sendiri, maka telah siap tempat duduk dia dalam neraka. Itu ancaman. Okey. Maknanya proses tadabbur ni lah proses baca ayat tu, nak ambil sesuatu untuk pakai pada diri. Maknanya pengukuhan pada diri. Saya bagi analogi pada tuan-tuan puan-puan. Kita umpamakan Al-Quran ni
macam satu peta yang tunjukkan kita arah untuk dapatkan sesuatu yang bernilai. Peta harta karun lah lebih kurang. Dalam peta tu tunjuk duduk tempat ni, kena lalu jalan ni, ini dia punya halangan dalam jalan tu. Okay. Kita tahu peta ni dia menunjukkan kepada tempat yang terbaik, yang menyimpan benda yang paling baik. Harta ke apa-apa saja yang manusia suka. Cuma kita ada masalah nak faham peta tu, kita tak faham apa bahasa peta tu, arah tu kita tak erti. Kita tak akan dapat manfaatkan peta tu dengan baik. Walaupun tahu yang ada peta ni, dia dah tahu arah nak dapat harta karun, tapi dia ada problem, tak faham tulisan dalam peta tu. Tak faham. Ataupun dia faham, dia tak pergi cari jalan yang sepatutnya, dia pergi cari jalan lain. Dan proses yang saya nak kaitkan dengan tadabbur ni, dia dah faham isi peta tu, jalan dia kat mana, apa yang perlu disediakan waktu sampai kawasan ni. Dan dia dah jumpa pun harta karun tu, dah jumpa pun benda yang ditunjukkan dalam peta tu. Cuma dia jumpa, dia tak dapat manfaatkan benda tu. Dia macam dapat harta, habis macam tu saja. Yang tadabbur ni yang tu lah. Okay. Iaitu bila dah jumpa benda yang elok, macam mana nak guna benda tu pula. Dah dapat, dah elok dah. Kita dah yang memiliki. Kita lah yang jumpa treasure tu, yang jumpa benda tersembunyi tu. Tapi tak boleh nak guna. Kita masih lagi belum dapat dapatan akhir. Tadabbur tu kita boleh kata sebagai dapatan akhir daripada Al-Quran. Okay. Itu daripada Ibn Kathir. Perenggan yang seterusnya, Imam Al-Alusi menyatakan dalam kitab tafsir dia Ruhul Ma'ani, tadabbur membawa maksud melihat akibat kesan daripada sesuatu perkara atau perbuatan yang dilakukan, kemudian menggunakan setiap penelitian, renungan serta kajian hakikat sesuatu, hal-hal, bahagian-bahagian dan sebab-sebab yang akan terjadi. Maknanya lebih kuranglah macam Ibn Kathir sebut. Okay. Perenggan paling last, muka surat 34, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahawa dikatakan mentadabbur sesuatu iaitu tafakkur dan mendalami pada kesan-kesannya, kemudian menggunakan pada tiap-tiap perkara secara teliti. Maknanya dapat, macam saya sebut tadi, kalau kita ambil balik analogi tadi, dah dapat harta karun, salah guna pun tak ada manfaat pada orang yang faham peta tu, jumpa pun harta tu, dia tak beri apa-apa manfaat. Sekarang ni kita nak jadikan Quran tu sebagai betul-betul boleh beri manfaat. Sebab kalau kita baca surah Baqarah, opening surah Baqarah, Allah Ta'ala kata apa? Alif Lam Mim, zalikal kitab, inilah kitab. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu zalika itu ialah isim isyarah lil ba'id, kata tunjuk, kata arah pada benda yang jauh. Tapi bila dalam Quran, bila mana guna isim isyarah macam ni, kata tunjuk macam ni, dia menunjukkan kemuliaan Quran itu. Maknanya dia jauh dari segi kedudukan dia tinggi. Zalikal kitab la raiba fih. Mula-mula Tuhan kata kitab ni, Quran ni, tidak ada ragu yang terdapat padanya. Maknanya apa? Kalau kita ada ragu yang paling rendah persentage dia, sampailah ragu yang paling tinggi persentage dia, semuanya tidak ada pada Quran. Kemudian yang ujung ayat kedua tu yang menarik, Allah Ta'ala kata hudan lil muttaqin, la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab ini ialah sumber hidayah bagi orang bertakwa. Maknanya Allah Ta'ala kata dalam kitab ni ada hidayah, bukan? Allah Ta'ala kata Quran tu sendiri ialah hidayah. Yang duduk dengan Quran dia akan dapat. Tapi siapa? Adakah yang menyimpan Quran paling banyak di rumah dia akan dapat hidayah? Adakah yang menyimpan tafsir Quran paling banyak, paling latest akan dapat hidayah? No. Quran sebut lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Bertakwa ni common, kata terjemah bertakwa. Saya lebih suka terjemah yang berhati-hati. Sebab perkataan takwa tu maksud dia cermat, bukan jenis cemerkap buat kerja. Perhati elok-elok, tengok betul-betul, baca tak kalut, lambat habis pun tak apa, tapi dia dapat manfaat, dia dapat matlamat daripada apa yang nak disampaikan tu. Itu
yang kita nak maksudkan bila mana Tuhan kata hudan lil muttaqin. Maknanya tak semua orang dapat hidayah daripada Quran. Hatta kalau orang tu faham, belajar negara Arab, kahwin dengan orang Arab pun, duduk negara Arab, faham semua. Semua lahjah, semua khilaf riwayat dalam Quran dia faham. Semua qiraat yang masyhur, yang mutawatir, yang syazah pun tahu. Tapi dia tak dapat manfaat sebenar Quran. Inilah golongan yang rugi. Sebab tu kita tengok sebahagian besar sahabat yang meninggal awal, wafat awal, Quran belum habis turun lagi, mereka telah berjaya mendapat manfaat daripada Quran. Sebab antara sebab Allah Ta'ala muliakan sahabat, pertama, membenarkan dalam hati nak beriman dengan Nabi. Yang kedua, membenarkan dalam hati apa yang Nabi bawa. Antara benda yang Nabi bawa ni ialah Quran. Sikit pun dia orang okey, dia orang pegang elok. Okay. Jadi itu yang nak disebutkan sebagai tadabbur. Proses tadabbur ni dia bergantung pada hubungan orang tu dengan Quran. Kalau hubungan orang tu jarang-jarang, maka proses tadabbur tu lambatlah juga untuk sampai pada orang tu. Kalau orang tu dia buat lebih kurang, dia fokus pada baca saja. Sebab tu kalau tengok dalam bab yang kedua ni pun, bila mana dia sebut tentang sebab-sebab yang menghalang satu orang tu daripada tadabbur Al-Quran, ialah terlalu fokus kepada baca dan sibuk menghafal sehingga dia tertinggal pada tadabbur. Masyarakat Melayu kita memberi perhatian yang sangat luar biasa pada bacaan Quran. Sebab tu kelas pengajian tajwid Quran dapat sambutan. Orang yang ada suara elok sikit, dia nak upgrade diri, dia ambil kelas tajwid dengan kelas taranum sekali. Nak bagi dia baca Quran elok, sedap. Dan itu memang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada bangsa ni. Memang dia boleh baca Quran elok. Dan ada sebahagian orang dia berlumba nak bagi semua yang ada dalam rumah dia hafal Quran. Tapi hafal je lah. Lepas pada tu, tak ada apa-apa pun daripada hafalan itu. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik kalau tuan-tuan tengok orang yang hafal Quran pun terlibat dengan benda-benda yang bermasalah. Masalah moral ada, masalah pecah amanah ada, sebahagian besarnya penghafal Quran. Nak sebutnya apa? Sebab tidak ada tadabbur. Sebahagian sahabat Nabi, Quran pun tak habis turun, tapi dah layak jadi ahli syurga. Kita Quran dah habis turun, masa pun ada, keupayaan ada, tidak ada benda yang menghalang, masih lagi belum ada gaya air muka, air kaki pun tak ada lagi. Saya kata air muka, air kaki pun tak ada lagi. Sebab apa? Entah kenapa. Itu jawapan yang kita jawab dalam diri masing-masing. Okay. Cuma nak sebutnya, itulah yang dimaksudkan dengan tadabbur. Saya yang duk cerita ni pun bukan lagi sampai level tadabbur yang elok. Nak sebut dia kata, tadabbur bergantung sejauh mana bersihnya hati orang tu, sejauh mana tulus dan murni. Sebab ada orang hari-hari buka Quran, tapi baca ayat Quran cari dalil nak tembak orang. Tengok ayat ni, ni seronok ni. Kalau buat modal kuliah ni, bagi dekat orang tersandar dia tak boleh bangun. Okay. Ada orang dia fikir macam tu. Okay. Dia baca elok, sedap elok. Okay. Cuma saya boleh ringkaskan secara umumnya ialah bila mana para ulama mendefinisikan Quran, yang tu kita baca sendirilah, yang didatangkan daripada Imam Suyuti, didatangkan daripada Wahbah Zuhaili, daripada Nasir As-Sa'di, muka surat 35. Secara umumnya, kesemua para ulama yang cuba menafsirkan, mendefinisikan tadabbur, mereka selalu hubung kaitkan tadabbur dengan tafakkur. Bukan tafakkur sebab menghormati kematian tertentu, bukan. Tafakkur ni maknanya take time. Sebab tu saya kata tadabbur, dia tak boleh berlaku dalam keadaan tergesa-gesa. Tak berlaku dalam keadaan tergesa-gesa. Kalau satu orang tu dia tergesa-gesa, dia tak akan dapat tadabbur. Sebab tu ada hadis Nabi kata, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa, kalut ni daripada syaitan. Wa ta'anni minallah. Perhati, teliti itu daripada Allah Azza wa Jalla. Nak tunjuk pada kita apa? Proses tadabbur dia ambil masa. Kalau tak dapat, mati dulu, tak apa, proses tu dah berjalan. Tapi kalau masa ada, tak buat, tak bergerak apa pun, maka itu akan menjadi tanggungjawab yang akan disoal siasat. Okay. Cuma kalau kita tengok muka surat 36, kesimpulan, saya tak nak baca dah satu-satu dia punya definisi tu. Dia bawa banyak, dia bawa daripada As-Suyuti, Wahbah Zuhaili, As-Sa'di, termasuk juga daripada Abdul Rahman Hasan Haban Nakah, dan juga daripada apa nama ni, Muhammad Amin Asy-Syanqiti.
Dia ada pun, dia muka surat 36. Saya nak ambil kesimpulan, muka surat 36 tu perenggan paling bawah kesimpulan. Okay. Kita nak ambil apa daripada semua definisi yang dibawa oleh penulis ni. Daripada definisi-definisi tadabbur yang diungkapkan oleh para ulama, baik secara bahasa ataupun istilah, tidak ada perbezaan. Muka surat 37, tidak ada perbezaan pemahaman yang ketara dalam mendefinisikan maksud tadabbur. Maka secara umumnya dapat disimpulkan bahawa 3 poin dia bawa situ. Wujudnya perbuatan berfikir, baca fikir dengan menggunakan seluruh kemampuan akal sehingga akhir suatu natijah yang didorong daripada hasil membaca ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu kita tengok satu orang dia baca Quran, tak bunyi suara. Dia tengok mushaf tu lama. Mungkin dia baca satu ayat, lepas tu dia berhenti. Sebab apa? Sebab dia, orang kata apa, dia nak tengok apa yang ada pada diri dia. Suasana macam ni di Malaysia saya kurang nampak. Sebahagian masjid, bila mana orang dah habis salat, ada sebahagian orang yang berumur sikit, dia duduk baca Quran. Dia duduk, dia baca, tapi suara dia kuat. Tak apa, dia dapat pahala baca tu. Dia dapat pahala baca. Okay. Dia baca, dia dah ada target. Okay, nak baca berapa muka surat. Okay, habis. Taklah kata sia-sia, tapi okey dah tu. Daripada orang lain tak baca langsung. Okay. Cuma yang menarik, yang saya tengok di tempat lain, yang saya tengok ni di Jordan lah, dia suasana masjid dia pun macam masjid tempat kita, orang-orang yang berumur, adalah masjid, dah habis salat apa semua, dia orang akan cari position dia orang masing-masing dalam masjid, dan dia orang akan duduk atas kursi. Dia orang ada rehal yang tinggi. Dia selain orang Arab, dia tak baca di lantai, dia rehal dia tinggi, pegang Quran. Ada yang Quran besar, sebab orang berumur ni dia akan pakai Quran yang besar-besar lah. Okay. Dia baca satu ayat, dia menung lama. Tak tahulah dia menung apa. Okay. Tapi kalau cuba pergi bersembang, contoh lepas pada tu dia dah keluar masjid apa semua, dia boleh bagi 1-2 benda daripada apa yang dia menung. Dia bukan menung mengarut, fikir bil elektrik mahal betul bulan ni, lepas tu baca lagi satu ayat, bil air pun tak bayar lagi. Dia tak fikir yang tu. Okay. Dia baca tu, dia fikir kat mana dia nak cari synchronize ayat tu dengan diri dia. Okay. Taklah semua, ada pun yang melalut. Arab ni yang tak bagus pun ramai. Lagi ramai pada Melayu sebenarnya. Okay. Cuma nak katanya, dia take time. Dia tak kalut. Okay. Sebab tu, dia orang, kalau bulan Ramadan jarang dia orang buat jenis tadarus macam kita orang Melayu ni. Tapi itu pun taklah saya kata betul dan tepat. Sebab tadarus kita ni, bila mana buat tadarus bulan Ramadan, kita kalut nak habis awal. Sebab apa? Sebab habis awal, boleh buat majlis buka puasa awal sikit pada masjid orang. Hadiah pun dapat awal, sagu hati pun dapat awal. Itu kot yang menjadi tujuan utama dia. Lepas pada tu nak pusing sendiri. Okay. Dan orang kata apa, itu dia kacau matlamat lah. Okay. Cuma nak katanya baca, fikir. Carilah mana-mana terjemahan Quran. Sekarang ni dah macam-macam. Ada Quran yang jenis terjemah sepatah-sepatah. Nak bagi nampak perkataan tu, apa maksud dia. Ada yang nak baca terjemahan asing, ayat Quran sebelah, terjemahan sebelah. Okay. Ikut masing-masing, tapi proses tu kena jalan, iaitu proses berfikir. Poin kedua, perbuatan berfikir yang dilakukan tidak hanya untuk menyimpulkan satu kefahaman, lebih daripada itu, berfikir dengan menggunakan seluruh kemampuan akal, juga memikirkan tentang kajian hakikat sesuatu, hal-hal, bahagian-bahagian dan sebab-sebab yang akan terjadi jika ia diamalkan. Ini ialah kesinambungan daripada perbuatan berfikir itu. Yang ketiga, seorang yang membaca Al-Quran mestilah diikuti dengan tadabbur setiap kalimat dalam Al-Quran. Ianya dilakukan secara konsisten lalu mengamalkannya dalam kehidupan supaya kita tidak termasuk dalam kelompok tercela dan sesat seperti mana yang disebutkan dalam hadis. Nabi SAW bersabda, mereka membaca Al-Quran namun itu tidak melepasi kerongkong mereka atau leher mereka. Ada orang dia dapat dah tadabbur tu, tapi dia nak beramal pula berat. Okay, sebab dia macam ni. Saya bagi satu, kata apa, konklusi mudah je lah. Quran, bila mana satu orang manusia Muslim, dia start nak dekat diri dengan Quran, halangan yang cukup banyak dia akan tempuhi. Malas, mengantuk, bisikan yang berbagai-bagai, baca tak faham,
Ini semua benda-benda yang boleh spoil orang tu, bantut orang tu untuk meneruskan perjalanan baca Quran. Sebab tu bila mana kita baca Quran, antara pensyariatan yang ada dalam baca Quran ni ialah kena a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kena minta lindung pada Allah Ta'ala supaya tak dikacau oleh syaitan. Nak kata apa? Tidak ada bacaan-bacaan lain yang dimestikan untuk kena baca ta'awuz melainkan Quran. Hadis Nabi pun tak kena baca a'udzubillah, belum baca hadis Nabi. Tapi baca Quran kena. Sebab apa? Sebab syaitan dia tahu impak yang besar bagi orang yang beri diri dia pada Quran. Antara impak yang paling besar, boleh mengesan di mana bisikan syaitan. Itu benda yang dibimbangi dan perkara yang tak diselesa oleh syaitan tu sendiri. Dia tak suka manusia masuk dalam keadaan itu. Okey. Selesai kita untuk definisi tadabbur, kita pergi pada hukum tadabbur Al-Quran. Yang ni pun tak panjang, pendek je. Muka surat 38. Para ulama tafsir bersepakat bahawa kewajipan untuk mentadabbur Al-Quran berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran. Allah Ta'ala kata, maka adakah mereka sengaja tidak mahu faham dan fikir isi Quran tu? Ini ialah satu bentuk kata tanya. Tuhan tanya, afala yatadabbaruna al-Quran? Apa yang menyebabkan kamu delay proses faham dan fikir ayat Quran tu? Am ala qulubin aqfaluha, ataupun telah ada penutup, pengunci pada hati kamu sehingga kamu terhalang untuk buat proses tu. Ada satu benda tindih hati kita, tak rasa minat pun nak buat, tak ada rasa terliur pun nak buat. Bahkan lebih dahsyat lagi, ada orang dia rasa serabut bila mana orang dah start sibuk dengan tadabbur. Itu ialah kes yang teruk lah. Okay. Jadi nak sebutnya berdasarkan pada ayat ni, ianya merupakan satu arahan yang jelas pada Allah Ta'ala. Tadabbur ni kena berlaku. Maknanya macam mana kita punya merangkak membaca Quran, macam mana jauh pun dalam kepala kita ni duk fikir, aku ni baca Quran pun sangkut, bila aku nak tadabbur 5-60 tahun, 2-30 tahun lagi baru boleh tadabbur. Tapi tetap kena ada semangat untuk sampai ke arah tu. Paling-paling kurang lah. Okay. Ayat ni, bawah daripada ayat Quran tu, kita baca sikit apa dia sebut. Ayat ini menunjukkan bahawa mereka yang membaca Al-Quran tanpa menghayati intipati Al-Quran, maka jantung hatinya terkunci mati untuk mendapat kebenaran kerana tidak mengetahui kandungan Al-Quran. Dia macam ni tuan-tuan, saya nak bagi contoh. Ada orang, dia kerasukan, masuk syaitan dalam badan dia, masuk hantu jin, masul jin, Arab panggil masul jin. Orang ni disentuh syaitan. Waktu masuk syaitan dalam badan dia, ada orang datang bacakan ayat Quran pada dia. Waktu dibacakan ayat Quran, dia yang tengah masuk jin tu, sebelum dia masuk jin, orang tahu dia baca Quran tak betul. Dia itulah yang sedang kerasukan tu, memang merangkak baca Quran. Tiba-tiba ada orang sedang ruqyah dia, nak bagi keluar hantu dalam badan dia, dia boleh betulkan bacaan orang yang sedang ruqyah dia tu. Dia pula kata, kamu sebut huruf qaf tu salah, patutnya kena itbak sikit. Hantu tu kata, apa punya manusia tak kerti baca Quran. Tapi dia tu hantu yang jahat. Sebab hantu yang kacau manusia ni ialah hantu yang jahat lah, syaitan yang jahat. Tapi dia baca tak ada function, dia sendiri baca tak ada apa-apa. Sedangkan dia dah baca ayat Quran. Lagi dahsyat, dia baca ayat kursi lagi, yang sepatutnya ayat tu halau dia, tapi dia bagi satu kelas pengajian tajwid free kepada orang tu, tak payah bayar pun. Dia kata yang kamu baca semua salah. Dah lah pandai-pandai dekat wala yang uduhu hifzuhuma tu, pergi ulang 7 kali. Siapa ajar kamu? Syaitan tu kata. Sebab tu dalam hadis yang Abu Hurairah jumpa syaitan yang curi makanan tu, syaitan tu kata, kalau kamu baca ni, syaitan tak akan dekat dengan kamu. Dia bacakan kepada Abu Hurairah, dia talqinkan kepada Abu Hurairah. Sebab apa tak jadi apa? Sebab dia baca dalam keadaan ingkar Tuhan. Sebab tu tak jadi apa. Tapi kalau orang yang baca tu, hati dia penuh dengan tauhid yang jelas, hati dia penuh rasa takut pada Allah Ta'ala, memang benda tu akan lari.
Memang segala gangguan akan lari. Okay. Tapi kalau baca dengan taranum, bubuh lagi, lahan jali, lahan khafi. Sebab dalam taranum dia ada benda-benda macam tu. Maknanya daripada lagu nahwan, tukar jadi nahwan kurdi pula. Tak ada apa. Last kali syaitan tu kata markah dia 7/10. Tu je. Sebab apa? Sebab jiwa kosong. Jiwa kosong. Okay. Saya nak sebut sini apa? Fasih tara mana pun. Tapi kalau jiwa kosong, dia tak membantu. Sebab tu petikan daripada Muhammad Amin Syangkiti Adwaul Bayan ni dia sebut. Dia kata macam-macam mana pun baca Quran, hati tu kena hidup. Jiwa tu kena berada sekali waktu membaca ayat Quran tu. Sebab tu Nabi bila mana dia salat, dia baca Quran sampai ayat-ayat yang cerita tentang nikmat rahmat Tuhan, berhenti pula. Doa pula, ya Allah berilah nikmat tu padaku, berhenti. Tengah duk salat tu berhenti sampai ayat rahmat tu berhenti, bukan berhenti salat, berhenti baca ayat tu, doa. Ni salat sunat lah, salat malam ke apa. Sampai ayat azab berhenti. Sampai ayat azab berhenti, minta Allah Ta'ala jauhkan pada azab. Nak kata apa? Hidup. Bacaan Nabi tu, Nabi perasan apa yang Nabi sedang baca, apa yang sedang diucapkan. Sebab ada orang mulut ucap tapi otak dia menerawang. Terutamanya orang-orang yang hafal Quran ni, student-student yang hafal Quran ni, budak-budak tahfiz. Saya kata saya sendirilah. Bila mana kita dekat dengan exam, ujung tahun, pertengahan tahun, dia dah letak dah satu muqarrar. Bulan 1 sampai bulan 6. Bulan 6 tu ada exam. Exam dia 4 juzuk. Okay. Kita baca Quran. Tapi baca tu dalam keadaan nak bagi lepas, boleh jawab waktu exam je. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang, Quran dia ingat, dekat exam tu dia pulun lagi baca Quran. Tapi subuh dia tak pergi pun sembahyang masjid. Ni kes macam ni banyak. Esok exam hadis Bukhari, kelebihan solat jemaah, dia tu duduk dalam bilik seminggu tak keluar, tak pergi mana-mana. Sebab takut tak lepas exam. Dia sedang berinteraksi dengan sebaik-baik perkataan, kalam Allah, kalam Rasul, tapi tak masuk dalam hati dia. Just untuk melengkapkan, untuk dia dapat pointer yang elok. Lepas tu orang pun letak cok pada dia, belajar cemerlang. Cemerlang atas kertas. Tapi dari segi kecemerlangan, meresapnya bacaan dia tu, ataupun masuknya dia punya penghayatan tu, Allahu'alam. Bergantung pada student tu. Cuma nak katanya itulah yang sukar untuk digarap oleh kebanyakan orang. Semua orang lah. Hatta orang yang belajar agama sendiri pun. Okay. Jadi nak kata hukum tadabbur ni ialah satu perintah pada Allah Ta'ala. Tak ada lah ulama' kata wajib. Dia bukan bahas dari segi hukum fiqh ataupun hukum taklifi yang 5 tu. Sekarang ni dia nak sebut dari segi penekanan yang Quran suruh kita tadabbur. Dia bukan satu benda yang kata apa sampingan ke, bukan. Tapi begitulah masyarakat kita, yang sampingan itu diberi penekanan, yang kata apa yang menjadi keutamaan itu disampingkan. Contohnya kelas taranum lagi ramai orang pergi, kelas tadabbur kurang orang pergi. Taranum tak wajib. Dia tak wajib, tuan-tuan. Tapi ada arahan daripada Nabi, kalau nak baca Quran, elokkanlah suara tu. Zayyinul Quran bi aswatikum. Yang tu ada. Memang hadis riwayat Abu Daud, Nabi suruh kita baca Quran dengan suara elok. Tapi kalau kita tak mampu dengan maqamat tu lagu-lagu tu lah. Okay. Tak mampu tak apa, tapi jangan baca Quran bunyi bacaan dia tu pelik pada orang, ataupun gabung dengan lagu-lagu moden yang tu, tak boleh lah. Maknanya baca tu nampak itu bacaan Quran, dah cukup lah tu. Itu dah cukup. Sebab yang join taranum ni, saya tahu dulu sebab saya terlibat dalam kelas-kelas macam ni. Yang join taranum ni, dia ada target, dia nak bertanding untuk wakil daerah, wakil negeri tahun depan. Biasanya macam tu. Sebab apa yang nak bertanding sangat tu? Kalau di Terengganu ni untuk daerah saja Johan dah 7,000 dah. Kalau yang antarabangsa, kalau yang yang kebangsaan, tuan tengok yang tayangan dalam TV tu lah. Johan berapa ratus ribu saya tak ingat, tapi ada satu tahun tu Johan dia dapat emas tulen berapa gram saya tak ingat.
Kereta lagi. Tengok pada penganjur tahun tu lah, ramai ataupun tidak. Tapi dia jadi seronok. Sebab saya duduk dengan, tak semua kori ada kori yang bagus. Saya duduk dengan sebahagian kori-kori yang suara sedap, yang selalu bertanding ni. Itulah dia sembang. Sembang dunia dia panggil. Dia duduk target dah. Tahun depan kena masuk. Sebab apa? Sebab JAKIM bagi tahu tahun depan Johan 250,000. Suku juta. Boleh perbesar dapur elok. Dia duduk fikir yang tu lah. Ni saya dengar telinga Qari'ah. Saya tak kata perempuan teruk, cuma saya kata yang cakap tu perempuan lah. Memang dia menang pun. Dia menang. Dan dia memang dapat lah apa yang dia nak tu. Tapi lekeh lah, kamu sedang berinteraksi dengan Quran. Sahabat tak buat Quran macam tu. Sahabat tak buat. Sebab saya tengok waktu duk buat latihan Tarannum tu, dia nak wakaf dekat satu-satu ayat. Dia tak boleh wakaf ikut suka hati, kena raikan wakaf dan iktidak. Cuma dia nak mesh ayat tu dengan lagu yang dia nak bawa. Lagu tu dia memerlukan nafas yang panjang dan juga orang kata apa, tone yang tinggi. Biasanya kalau orang Tarannum dia panggil lagu Hijaz. Yang ni lagu yang memang pitch dia tinggi sikit. Okey. Nak tonekan ayat tu dengan lagu tu, dia terpaksa wakaf pada tempat yang tidak boleh wakaf. Okay. Jadi waktu dia nak wakaf tu, dia tak tahu makna ayat. Kalau dia wakaf situ, dia akan bagi persepsi yang salah terhadap makna ayat tu. Cuma saya nak kata, yang tu dah taraf berkali-kali menang peringkat international lah. Maknanya dia tak tahu makna Quran sepanjang dia baca tu. Dia baca je. Sebab tu ayat kahwin 4 padu dengan lagu sedih. Dia macam ayat syurga lagu sedih, ayat neraka lagu gembira. Dia macam, itulah akibat dia. Sebab dia meraihkan. Saya tak kata benda tu salah. Cuma yang tadabbur ni orang kemudian kan. Tapi alhamdulillah sekarang tadabbur ni ramai orang minat lah. Ramai pihak-pihak yang ambil inisiatif mula nak angkat balik konsep tadabbur ni. Kita terus muka surat 40 dalil berkaitan dengan tadabbur. Dalil Quran, dalil hadis dan juga asar sebahagian daripada salafus salih. Kita baca sebentar lalu saja. Begitu banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang amalan tadabbur dan Al-Quran. Tadabbur Al-Quran dan kepentingannya. Iaitu ayat 29 surah Sad. Allah Ta'ala sebut, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Itu dia punya point dia lah. Kitab yang telah diturunkan kepada kamu mempunyai keberkatan yang banyak. Mubarakun. Mubarakun tu maksudnya banyak keberkatan yang Tuhan akan beri bagi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Adakah nak garap keberkatan saja? Liyadabbaru. Yang penting kamu ambil dapatan akhir pada Quran itu. Dapatan akhir daripada Al-Quran itu. Saya ingat daripada guru saya dia sebut, Quran ni, satu Quran ni, dia nak cerita pada kita dua golongan. Satu golongan yang Tuhan tutup hati dia, satu golongan yang Tuhan ikat hati dia. Kita baca Quran, kita akan jumpa ayat Allah Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Itulah surah Baqarah. Allah Ta'ala khatam. Khatam ni maksud dia apa? Pateri rapat. Tak boleh buka dah. Allah Ta'ala pateri rapat hati dia, pendengaran dia, penglihatan dia, meskipun berfungsi. Maknanya mata ada, bukannya dia tu buta, pendengaran elok, bukan pekak, tapi risyawah, penutupan yang kekal. Yang ni secelaka-celaka orang, walaupun dia baca Quran fasih. Satu kelompok lagi, walaupun ianya diselit dalam satu cerita, iaitu cerita Ashabul Kahfi, tapi itulah matlamat daripada Quran, iaitu bila mana Allah Ta'ala sebut, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka itu pemuda-pemuda. Riwayat kata 7, 6, 5. Itu riwayat yang berbagai-bagai. Bilangan berapa orang pemuda tak tahu, tapi Ibnu Katsir dia cenderung kepada, Ibnu Abbas dia cenderung kepada 7 orang. Allah Ta'ala kata, mereka lah pemuda-pemuda yang telah kami tambah hidayah pada diri mereka. Kemudian Tuhan sebut apa? Warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard.
Kami ikat hati mereka sehingga mereka berdiri di hadapan raja yang zalim, yang confirm boleh ambil tindakan on the spot. Tapi lidah tak kelu, badan tak lemah. Berani kata, apa yang kamu duk bawa ni, apa yang kamu duk kempen ni ialah benda yang salah, iaitu kamu mengaku kamu Tuhan sedangkan kamu manusia maha lemah, bukan Tuhan maha besar. Tak kelu lidah dia. Yang ni yang diidamkan daripada orang yang betul-betul baca Quran. Berlaku situasi yang menyeleweng, keadaan yang boleh beri gambaran yang buruk terhadap Islam. Orang yang baca Quran lah orang yang paling awal membetulkan penyelewengan tu. Tapi tuan-tuan tengok sekarang, sebahagian besar ahli agama, saya tak kata semualah, sebahagian besar ahli agama, mereka ni orang yang baca Quran lah. Mereka ni orang yang tahulah, tengok ayat ni tahu nak buka kitab tafsir mana. Dia hafal tak hafal tu nombor dua. Tapi bila mana ada je penyelewengan, orang kempen karut-marut, orang ajar tip-tip yang luar pada Quran Sunnah, yang faham Quran tu, kelu lidah badan lemah, tak boleh kata apa. Dia tak dapat ikatan hati tu. Maknanya Tuhan bagi pada 7 orang pemuda tu, muda tak sampai usia 20-an. Sebahagian riwayat kata belasan, sebab perkataan fityah di sisi orang Arab ialah pemuda yang lingkungan usia antara 11 sampai 19. Walaupun ada sebahagian riwayat dia tambah sampai umur 29. Maknanya muda, tak sampai 30-an. Lidah tak kelu, badan pun tak rasa lemah. Sepatutnya orang muda nak lawan pihak-pihak yang berautoriti ni, dia orang fikir banyak. Tuan-tuan tengok sebahagian orang-orang muda yang baru nak meningkat ekonomi dia. Dia umur 20, 22, 23 ni baru nak stabil, baru habis degree, baru start nak apply kerja situ sini. Tiba-tiba jumpa satu bos sakan cakap, kata orang Islam kok suka hati, ataupun cakap tentang agama sembarangan. Nak tegur tak berani. Tak berani sebab apa? Baru 3 bulan. Pangkat tak naik lagi, jawatan tak confirm lagi. Lawan-lawan daripada kereta elok ada bonet, tiba-tiba kereta tak ada bonet, jadi hatchback lah. Jadi kancil Viva balik lah. Jadi benda tu duk terfikir kepala. Sebab apa? Rabatna, tidak ada. Saya tak kata orang bidang lain, saya kata orang bidang agama lah. Sebab di Malaysia ni dibanjiri orang yang belajar agama. Setahun berapa keluaran orang belajar agama. Tapi penyelewengan agama makin hari makin pesat juga. Makin hari makin bertambah juga. Orang nak bercakap agama ikut suka hati dia. Berani. Tak rasa takut pun. Sebab apa? Tak ada orang bangkang, tak ada orang lawan. Yang lawan seorang dua. Seorang ni lawan kena hentam, kena penyek sampai habis rapat. Kawan-kawan lain yang tengok, tak larat aku nak kena penyek je dia. Akhirnya tak buat apa. Kerana apa? Diam. Orang-orang yang tahu Quran tu ada benda yang betul. Okay. Itu daripada surah Sad. Saya nak baca satu dalil tu je. Dalil kedua, ketiga dan keempat sampai muka surat 42 tu tak perlu. Bukan tak perlu, boleh baca sendirilah. Okay. Terus kepada Al-Hadis. Muka surat 43. Daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, yaqra'u mutarassila idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudhin ta'awadha. Ini hadis riwayat Muslim. Rasulullah bila mana membaca surah yang panjang, bila mana sampai pada ayat berbentuk pujian kepada Allah, maka Nabi akan bertasbih. Ayat yang bentuk pujian, Nabi akan tasbih. Bila mana sampai kepada ayat yang berbentuk permohonan, Tuhan kata, minta pada aku akan bagi, Nabi akan minta. Wa idza marra bi ta'awudhin, bila mana sampai pada ayat-ayat yang bersifat perlindungan daripada azab api neraka, maka Nabi akan ta'awudz. Nabi akan berhenti untuk berdoa. Tapi yang ni Nabi buat salat sunat, bukan salat berjemaah dengan ramai orang. Bukan jadi imam isyak, imam maghrib, imam salat tarawih. Imam-imam yang buat dalam waktu macam ni memang tak sampai setengah tahun jadi imam, kena pecat. Tuan-tuan boleh bayang jadi imam tarawih sampai dekat ayat tu dia berdoa pula. Orang pun duk tunggu. Apa imam duk buat diam lama? Dia duk beramal dengan hadis ni. Tapi hadis ni semayang seorang je, bukan semayang ramai-ramai. Okey. Tapi untuk
Untuk jemaah yang duduk belakang, macam kita salat tarawih, kita faham ayat yang sedang dibacakan oleh imam. Kita nak berdoa untuk kapasiti individu kita belakang, tak apa. Tapi imam tu tak boleh. Sebab dia kena meraihkan keadaan orang yang datang tu. Dia kena raikan. Sebab tu Nabi, dia dengar something je, orang macam terganggu, bunyi tangisan budak-budak ataupun keadaan-keadaan yang orang kata apa yang menyebabkan orang jadi susah, Nabi akan cepat-cepat mudahkan urusan. Sebab tu kita akan tengok ada keadaan Nabi panjangkan dalam salat ni, ada keadaan Nabi pendekkan. Cuma Nabi suruh tengok keadaan. Ada satu riwayat tu terpencil sikit lah. Kalau saya tak silap dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, kalau saya tak silap kena check balik. Okay. Nabi salat, Nabi baca orang kata apa, jahar, dan Nabi dah baca tu di ujung-ujung nak rukuk lah. Waktu Nabi rukuk, Nabi panjangkan rukuk tu sebab Nabi dengar tapak kaki orang baru masuk dalam saf. Sebab Nabi tak nak bagi dia orang terlepas rakaat tu. Yang tu tak apa. Tapi ada ke imam yang jahat? Dia dengar orang duk berlari tu, cepat dia bangun. Dia pun seronok. Terlepas dia satu. Nanti sudah bagi salam boleh tengok muka mana. Ada juga yang fikir macam tu. Dia nak bergurau dengan orang. Cuma nak kata itu Nabi bagi orang kata apa, bagi kelonggaran. Nabi lamakan sikit. Okay. Ada keadaan Nabi baca panjang, stop. Dengar budak menangis, Nabi stop. Terus stop. Tanpa ada niat nak sambung, tanpa tunggu budak tu nak berhenti ke menangis. Tak. Sebab dia tahu itu ialah benda yang khatar, benda yang menyebabkan orang rasa tak selesa. Okay, jadi nak kata dalam salat berjemaah itu isu lain. Okay. Hadis yang kedua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna." Salah seorang di antara kami apabila mempelajari 10 ayat, maka dia tidak akan beralih kepada ayat yang lain sehingga mengetahui makna-makna dan mengamalkannya. Ini ialah petunjuk macam mana para sahabat madrasah mereka dalam berinteraksi dengan Quran. Dan guru Quran yang bersabar. Guru Quran. Sebab benda ni kita kena tengok dua pihak. Jangan tengok pada pihak yang belajar, kena tengok juga pada pihak yang mengajar. Abdullah bin Mas'ud ni salah seorang daripada sahabat Nabi yang mengajar Quran kepada sahabat-sahabat yang lain. Selain daripada Ubay bin Ka'ab dan beberapa sahabat-sahabat yang besar. Okay. Cuma nak katanya antara benda yang perlu ada, benda ni Imam Nawawi sebut dalam kitab At-Tibyan, kesabaran pada seorang guru untuk tidak nak bagi anak murid itu cepat sangat habis. Dia ada sebahagian guru ni, pertama dia sambil lewa, buat sambil lewa. Yang kedua, dia tekan pelajar tu supaya cepat habis. Tapi dari segi impak pengajian tu tak ada kesan pun. Tak boleh. Terutamanya orang yang jaga orang-orang yang hafal Quran ni lah. Dia bukan benda mudah lah. Saya sendiri pun pengalaman mengajar tahfiz ni, saya rasa berat. Sebab nak bagi student yang hafal Quran tu, dia boleh hafal Quran dengan betul, dia tak tergesa-gesa, dan dia tidak membiasakan bacaan yang salah. Sebab kalau dia sebut salah, guru dia tak tegur, dia akan bawa yang tu dan dia akan take time untuk betul balik. Dan ada sebahagian guru-guru tahfiz ni dia ambil mudah. Dia dengar tasmik bacaan pelajar tu lebih kurang, kadang-kadang satu kali tasmik tu 2 orang duduk depan dia. 2 orang dia berkecamuk bunyi sebenarnya. Saya sebut ni sebab ada satu video, satu orang muda ni terkenal dengan TikTok dia, apa tak nama TikTok dia, saya tak ingat. Mula-mula keluar video dia kata dia pakai serban sanad sampai pada Nabi Yusuf. Yang tu jahanam dah satu. Okay. Yang kedua, dia tunjuk gaya dia tasmik student sampai 6 orang. 6 orang kat depan ni. Lepas tu dia tunjuk ini level-level dewa je boleh buat. Saya tak tahulah macam mana dia dengar. Siap suruh orang bawa kamera, tunjuk telinga bergetar. Ni semua masalah. Okay. Tapi saya tengoklah, guru Quran yang sanad dia di Jordan ni, ada satu orang tokoh besar dalam Quran. Apa nama ni? Satu orang ni dia sanad dia ni tinggi lah dalam ilmu Quran.
Syekh Taufik Damrah nama dia, masih lagi hidup. Dah berapa kali datang Malaysia ni. Dia yang kemah macam tu sekali tasmik seorang. Kita orang student Malaysia pergi 6 orang. Dia pula tasmik orang daripada lepas asar sampai ke maghrib. Kalau pergi asar musim panas, dia okey sebab asar daripada lepas asar nak pergi ke maghrib musim panas ni dia panjang. Tapi kalau pergi musim sejuk, asar ke maghrib sangat pendek. Pendek sangat. Asar pukul 2.30, maghrib dalam pukul 4 ataupun kadang-kadang pukul 3 kalau musim tu sejuk. Kadang-kadang pergi 6 orang, seorang je sempat, yang seorang tu pun tak habis pun. Tak habis. Akhirnya pergi minggu depan, yang seorang yang tak habis tu sambung, masuk yang kedua tak habis. Yang nombor 6 yang last sekali tak pergi. Lama sangat tunggu. Dah berapa kali nak boleh giliran dia tu. Paling-paling dia kesian pun dia bagi anak murid dia yang dah okey sikit untuk dengar. Cuma nak katanya dia yang level sanad dia macam tu pun tak boleh tasmik orang sampai 6. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi berkecamuk. Kita tak akan perasan. Sedarlah kemampuan manusia tak akan boleh dengar semua benda serentak. Tak akan boleh dengar. Manusia tak akan boleh buat. Cuma cara dia buat tu dia boleh mengelabui orang lah. Dan dalam masa yang sama, saya rasalah yang buat video tu dia pun mungkin berkhidmat sebagai guru tahfiz. Jadi pelajar-pelajar yang duduk di bawah bimbingan dia ni ada kemungkinan dia akan mukhtalif pada hafazan dia tu. Hafalan dia tu dia akan bercampur. Sebab tu setengah-setengah halaqah tahfiz ni dia akan jaga satu halaqah tu 10 orang, jangan lebih pada tu. Sebab kalau 20 ke atas kita tak sempat nak jaga semua kualiti dia, dia akan problem. Cuma nak katanya dia bukan benda yang mudah lah. Jadi saya nak sebut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ni nak tunjuk pada kita kesabaran guru yang tak bagi silibus panjang dan juga kesabaran murid untuk sentiasa ulang benda sama setiap kali jumpa. Sebab nak perhabis 10 ayat sekejap je bagi talqin bacaan tu 10 ayat. Selesai 10 ayat, orang tu dah boleh menguasai. 10 ayat ni sikit je. Kita tengok Quran sekarang kan. Quran cetakan sekarang 15 baris untuk satu muka surat tu. 15 baris ni setengah-setengah surah 12 ayat ataupun kata apa boleh pergi juga dalam 15 surah-surah yang pendek. Okay. Maknanya kalau dia ambil 10 ayat dalam satu muka surat tu, suku je ataupun separuh je muka surat tu. Saya nak sebutnya dalam riwayat yang lebih detail lagi, sahabat yang pergi belajar Quran tu, dia pergi esoknya jumpa ataupun selang sehari. Sebab sebahagian sahabat ni dia orang kerja. Jadi ada hari dia orang pergi, esok tak pergi, lusa pergi. Okay. Hari yang dia jumpa kali kedua tu lepas pada ambil 10 ayat tu, guru Quran tu sama ada Rasulullah sendiri ataupun mana-mana sahabat lain yang Rasulullah beri kepercayaan, dia akan minta baca ayat yang dah diambil pada hari sebelumnya. Dan dia akan cuba betulkan, kamu faham macam mana ayat ni? Okay. Ada sebahagian anak murid yang dia rasa dah berpada dah. Tak payahlah sampai 2-3 hari. Jadi dia perlu sabar di antara dua pihak, bainat tarafain, iaitu daripada pihak yang memberi dan pihak yang menerima. Okay. Benda ni susah. Kalau buat macam ni tahfiz 5-10 tahun tak habis lagi Quran. Sebab tak sabar. Sebab tu dulu kan bila mana sebahagian pusat-pusat tahfiz ni dia letak pencapaian student. Saya ingat saya belajar di Terengganu dulu. Ada satu orang student ni dia boleh hafal Quran, perempuan. Kurang daripada 4 bulan habis satu juzuk. Dan dia bukan pernah ada habis 30 juzuk. Dia bukan orang yang pernah ada pengalaman hafal Quran tempat lain baru datang situ, bukan. Memang dia fresh situ. Laju, sangat laju. Tapi apa jadi kesan sampingan dia? Cepat hafal, dia bertimbun yang tak ingat di belakang tu. Dia jadi timbunan yang tak ingat. Okay. Ada orang dia lambat, tapi dia jaga semua. Cuma nak kata yang pentingnya ialah kualiti lah. Kualiti. Memang sekolah dia akan buat majlis lah. Ada orang budak-budak yang laju ni. Lepas tu letak muka bukan main besar. Macam kempen pilihan raya, besar muka kawan tu. Letak. Ini pelajar cemerlang kita 4 bulan. Kita yang 2 tahun baru 12 juzuk ni dah rasa gelisah lah.
Apa hal aku ni? 2 tahun tak selesai lagi ni. Kita pun jadi berkecamuk. Yang berkecamuk satu hal. Yang putus semangat, keluar 2 tahun tak jadi apa? Jahanam. Dia ada satu side yang okey. Satu side lagi dia, saya rasa tak perlu. Orientasi Bloomberg macam ni, dia ada banyak kesan buruk dia. Banyak kesan buruk. Tapi nak kata generasi Quran tu perlu dibina, tapi kena tengok banyak angle lah. Tapi kalau guna kaedah ni, orang yang malas mengapa dia buat alasan pula. Dia kata, ustaz tak payahlah nak kejar-kejar sangat. Sabar sikit. 10 tahun sini pun tak apa. Dia hak malas dah. Okay, dia buat alasan macam tu pula. Dia, orang kata apa, plus minus lah antara dua benda tu. Okay. Kita pergi seterusnya, muka surat 44. Amalan para salafus salih. Imam Malik meriwayatkan daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar berkata, Ta'allama Umarul Baqarah fi 12 sanah. Oh, yang ni lagi orang kata apa, lagi dapat modal lah bagi orang yang malas ni. Falamma khatamaha nahara jazura. Okay. Umar ni Umar Al-Khattab, yang pandai bahasa Arab, yang lidah fasih, belajar surah Baqarah selama 12 tahun. 12 tahun surah Baqarah. Bukan satu Quran. 12 tahun surah Baqarah. Khatam surah Baqarah, sembelih beberapa haiwan ternakan, sembelih kambing bagi makan orang. Dengar kita yang ni, dapat ke student yang malas, seronok dia. Dia balik sekolah tahfiz, dia kata, tengok tak? Umar, ahli syurga 12 tahun. Saya tak tahu syurga neraka. 40 tahun mungkin. 50 tahun mungkin ustaz kena sabar dengan benaknya saya ni. Maknanya, dia boleh buat modal macam tu lah. Okay. Tapi sebenarnya kalau tengok, kenapa jadi macam ni? Adakah Umar Al-Khattab dia tak tambah surah lain? Bukan. 12 tahun tu, maknanya dia ambil masa untuk, dia mungkin dah ingat dalam masa 3-4 bulan dah ingat dah. Sebulan mungkin dah ingat. Tambah pula zaman tu tak ada komitmen yang berat untuk orang dewasa fikir. Zaman ni mana ada isu nak fikir hutang bank semua, tak ada. Jadi tak ada benda tambahan dalam otak nak kena fikir. Sebab Umar tak perlu fikir maintenance kereta dia ke rumah dia, tak perlu fikir. Dia manusia ni dia jadi macam payah, dia dapat berat nak hafal Quran sebab benda-benda tak sepatutnya duk kacau ni. Bukan kata orang dewasa, orang muda pun dah kena benda ni. Student yang baru daftar diploma, dia buat pinjaman, dia dah datang dah ni. Nanti aku tak boleh bayar asalkan dia. Jadi dia, ruang otak yang sepatutnya boleh masuk ilmu dah masuk kerungsingan tu sikit. Okay. Jadi Umar dia hafal dah okey. Dia nak bagi faham surah Baqarah secara cantik, secara elok, ambil masa 2 tahun. Dalam masa 12 tahun tu, dia mungkin dah hafal surah-surah yang lain. Itu yang kita kena faham konsep dia. Maknanya dia faham surah Baqarah, bukan baru selesai hafal tasbih baru berjaya, bukan. Ini yang kita kena faham daripada amalan para salafus salih. Nak sebut pada kita, kenapa jadi lama tu? Proses tadabbur tu yang ambil masa lama tu. Tadabbur yang ambil masa lama. Okey, kita ambil satu lagi yang terakhir, yang ketiga tak perlu. Riwayat Abdullah bin Abbas ni dalam Syiar Alam An-Nubala. Qadima ala Umar rajulun faja'ala Umaru yas'alu 'anil nas faqala. Seorang lelaki datang jumpa Umar, lalu Umar tanya mengenai orang ramai. Ya Amiral Mu'minin, qad qara'a al-Qur'ana minhum kadza wa kadza. Orang itu pun menjawab, wahai Amirul Mu'minin, Al-Quran mereka telah baca demikian dan demikian. Faqultu wallahi ma uhibbu an yatasara'u yawmahum hadha fil Qur'ani hadhihi al-musara'ah. Faqala fazabarani Umar thumma qala mah fantalaqtu limanzili hazinan faja'ani faqala ma alladhi karihta mimma qala ar-rajulu anifa. Qultu mata yatasara'u hadhihi al-musara'ah yahtaqu aw yakhtasimu kullun yaqulu al-haqq 'indi wa mata yahtaqu aw yahtaqu yakhtasimu wa mata takhtasimu wa mata ikhtasimu yakhtalifu wa mata ma yakhtalifu yaqtatilu. Faqala Umar lillahi abuk laqad kuntu aktumuha an-nas hatta ji'ta biha. Kita tengok terjemahan dia kata apa.
Dia kata ada seorang lelaki datang jumpa Umar. Lalu Umar tanya. Faja'ala Umar yas'alu 'anin nas. Umar tanya tentang hal orang ramai pada lelaki ni. Orang tu pun jawab, wahai Amirul Mukminin, orang-orang ramai ni mereka telah baca Quran demikian dan demikian. Maknanya Umar tanya, macam mana orang yang kamu tengok, masyarakat awam yang kamu tengok dengan Quran? Okey. Dia pun kata kebanyakan orang ni dah baca Quran. Lalu aku kata, maknanya lelaki tu, demi Allah aku tidak suka. Aku tidak suka kata apa? Mereka terburu-buru membaca Al-Quran sedemikian cepat dalam sehari. Abdullah bin Abbas berkata, lalu Umar memarahinya. Kemudian dia berkata, apa ini? Lalu aku pulang dengan hati sedih. Lalu Umar mendatangiku semula dan bertanya, apa yang tidak engkau suka daripada ucapan lelaki tadi? Aku menjawab, ketika mereka terburu-buru sedemikian rupa, maka mereka saling mengaku yang paling benar, berselisih dan masing-masing mengatakan akulah yang benar. Ketika mereka saling mengaku sebagai yang paling benar, maka mereka akan berselisih. Ketika mereka berselisih, maka mereka berbeza-beza. Dan ketika mereka berbeza-beza pendapat, maka mereka akan saling memerangi. Lalu Umar berkata, demi Allah, tadi aku merahasiakannya daripada orang ramai, lalu engkau menyampaikan. Tuan-tuan baca terjemahan pun tak faham apa yang nak sebut. Dia nak cerita apa ni? Okay. Sebab terjemahan ni pun tak dapat nak bagi performa yang baik apa yang nak disampaikan ni. Okay. Saya bagi khulasah yang mudah. Okay. Satu orang datang jumpa Umar. Lelaki ni tak tahu siapa. Yang pasti dia tabi'in. Okay. Datang jumpa Umar. Umar pun tanya, macam mana orang dengan Quran? Kalau kita buka dalam Syiar Alam An-Nubala, dia ada cerita sebelum. Umar pada waktu ni sedang gunakan usaha dia untuk tengok macam mana penerimaan orang awam terhadap Quran. Waktu ni Quran tidak dibukukan macam sekarang lagi. Just nak buat orang kata apa, kajian rawak macam mana orang dengan Quran. Lalu lelaki ni kata, wahai Amirul Mukminin, orang dah baca dah Quran. Orang dah baca Quran. Okay. Kemudian respon daripada Umar, aku tak suka orang baca Quran laju-laju ni. Sebab apa? Sebab bila mana baca Quran laju-laju, tiba-tiba syaitan akan bisik pada dia. Ni kena tengok nasihat dalam doa, dia ada huraian daripada pentahqiq. Okey, dia lagi panjang lagi. Okey. Maknanya bila mana dia baca Quran laju-laju, waktu dia baca laju tu bukan dia baca laju tu sebutan laju. Dia cepat, tak faham elok lagi bahagian ni, tambah lagi silibus lain, tambah lagi ayat lain. Okey. Waktu dia tak faham elok tu, dia tambah 2-3 ayat lagi, 10 ayat, 50 ayat. Kata Umar, aku tak suka macam tu. Jadi lelaki tabi'i ni tiba-tiba dia kena marah dengan Umar. Bila mana Umar kata, aku tak suka orang baca Quran laju-laju. Okay. Lalu dia pun, orang kata apa, dia pun balik dalam keadaan dia pelik. Kenapa Umar marah aku? Sedangkan dah elok dah orang duk sibuk dengan Quran. Lepas pada tu, benda tu disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Disaksikan oleh Abdullah bin Abbas. Bila mana Abdullah bin Abbas tengok, dia diam je. Sebab dia tahu dia kena hormat kata apa, ulul amri ni. Tak boleh jawab lagi depan-depan ni. Tak boleh jawab lagi kata apa depan Umar ni. Okay. Bila mana lelaki tu datang, lelaki yang datang jumpa Umar tu, dia pergi clarify balik kepada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tanya, aku tengok kamu sedih. Kamu terasa kat mana pada kata-kata Umar tu? Terasa apa? Dia kata, iyalah dah orang dah elok baca Quran ramai. Tiba-tiba dia kata, jangan baca Quran cepat-cepat. Kita nak orang semua baca Quran. Lalu Abdullah bin Abbas pun kata, dia macam ni. Pandangan Umar, ijtihad Umar, kalau baca Quran cepat sangat, apa akan jadi? Kamu akan dibisikkan oleh syaitan. Syaitan pun kata, oh ayat-ayat ni, kamu dah ada dah sifat ni. Orang lain tak ada lagi. Kamu jumpa orang, kamu kata, kamu kena buat benda ni. Sifat-sifat ni tak ada. Aku alhamdulillah, aku baca, aku dah ada lah. Tiba-tiba dia kuduskan diri dia, dia kotorkan orang lain. Dia baca Quran, tapi interaksi dengan Quran silap. Apa dia? Dia sucikan diri dia. Okay. Lalu kata Abdullah bin Abbas, dia nak clarify balik kepada lelaki tu, sebab tu Umar tak bagi baca Quran laju sangat. Sebab kamu akan faham silap. Kamu belum faham ayat tu nak kata kelompok mana, ayat tu konteksnya apa.
Tiba-tiba kamu dah bergaduh lah. Okey. Kamu dah rasa kamu bersih, yang ni kotor. Bila mana golongan yang dicop sebagai kotor itu, dia pun balik rumah, dia belik Quran. Dia belik Quran, dia pun tengok. Yang kata aku kotor tadi, dia pun kotor juga. Sepatutnya, semakin belajar Quran, semakin berdamai. Tapi semakin belajar Quran, semakin bergaduh. Daripada cop yang ni kotor, yang ni bersih, yang ni tak bersih, yang ni okey, dia berubah kepada al-khusumah, iaitu berbalah dan ada niat nak menjatuhkan orang tu. Bukan setakat nak cop dah ni. Dia lagi naik level dia. Daripada sebab apa? Yatasara'u fi qira'atil Quran. Baca Quran cepat sangat, sehingga mengambil kefahaman yang separuh masa terhadap Quran tu. Daripada bergaduh nak menjatuhkan, dia boleh pergi kepada yaqtatilu, perang. Sebab yang tak puas hati akad bendera ayat Quran kak. Yang belah sini tak puas hati kan ini pun akad bendera ayat Quran kak. Sebab tu Umar, bila mana dia dapat tahu Abdullah bin Abbas ni, dia clarify balik. Dia macam bagi appreciate kepada Abdullah bin Abbas. Dia kata, itulah yang sepatutnya. Sebab tu aku tak nak bagi masyarakat ni laju sangat. Laju ni bukan makna jangan baca Quran. Okay. Tapi dia tahu, sebab tu Quran ni diturun pada Nabi berperingkat, dia tak turun sekaligus. Nak tunjuk pada kita apa? Manusia, dia nak terima arahan, dia nak faham satu-satu isu, ambil masa. Kadang-kadang dia tengok satu view saja, dia tak faham di belakang tu apa jadi ataupun benda akan datang, tak tahu. Sebab pandangan sarwa dia sempit lagi pada waktu tu. Okay. Jadi nak fahamkan pada kita sini, inilah kepentingan tadabbur. Tadabbur melahirkan orang yang dia ada break sikit. Bila mana dia baca Quran, dia tak tala korang. Walaupun ayat tu by clearly memang dah tala pada orang tu, dari segi luaran ayat tu. Tapi jangan lagi, nanti dulu. Mungkin ada riwayat-riwayat, tafsiran-tafsiran lain yang kita tertinggal, belum sampai, ataupun kefahaman-kefahaman yang belum kunjung tiba lagi. Dengan sebab kefahaman tu dia datang dengan bentuk hentaman. Kena kat diri sendiri baru faham ayat tu nak cerita apa. Itu ialah yang disebutkan sebagai buah daripada tadabbur. Jadi saya rasa nak berpada situ ialah kot untuk malam ni. Hadis yang muka surat 46 yang ketiga tu kita akan hurai untuk kali akan datang. Jadi bab 2 ni kita tak sempat habis lagi. Kita akan sambung sinilah, muka surat 46 ni lah. Kita akan sambung sini. Muka surat 46. 17, 12. Okey, sini. Jadi kita akan tengok lagi asar daripada para salafus salih, macam mana dia orang berinteraksi dengan Quran. Cuma saya nak sebut sebagai kesimpulan akhir, jangan kalut. Itu saja. Baca Quran, baca. Belek tafsir, silakan. Tengok kelas online, silakan. Tapi bisikan syaitan untuk umat Allah baru ni ialah baca Quran, dia nampak salah orang dulu. Itu antara fitnah Quran terhadap dia. Dia baca Quran, oh geng belah sana rupanya mangkak ayat ni bagi tahu dia nampak yang orang dulu. Sebenarnya kalau betul pun ayat tu memang dah tala orang tu, nanti dulu. Dia memerlukan pemerhatian lain, perlukan bimbingan-bimbingan yang lebih banyak lagi, terutamanya orang-orang yang baru nak berjinak dengan Quran ni lah, baru nak beri masa hidup dia pada Quran. Supaya dia nampak Quran itu bukan sifat modal untuk kamu koreksi orang, tapi Quran itu sifatnya menjadikan orang yang jauh makin rapat, orang yang bermusuh hilang permusuhan dia, orang yang berprasangka makin kurang prasangka dia. Kalau baca Quran prasangka buruk pada orang makin tinggi, ada benda tak kena pada bacaan itu ataupun proses pembelajaran itu. Jadi kita berpada situ je. Kita akan sambung pada kali yang akan datang pada muka surat 46 dan juga sebab-sebab yang menghalang tadabbur Al-Quran sebelum pada kita masuk bab yang ketiga tu, iaitu teknik tadabbur Al-Quran. Setakat tu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.